I don't believe in ghosts. But every day, I see a tall gaunt woman telling her husband goodbye, taking her baby, and walking down the path alone, standing at the bottom of the path and looking back. Agnes Kate House, sebelum ini dikenali sebagai Newlands, ialah sebuah museum rumah bersejarah di Sandakan, Sabah, Malaysia. Museum ini dinamakan Sempena Agnes Newton Kate, seorang pengarang Amerika yang terkenal, dengan 3 kisah autobiografi kehidupannya di Borneo Utara, British. Agnes Newton Kate dilahirkan pada 6 Julai 1901 di Illinois, Amerika Syarikat. Beliau cenderung menulis cerita-cerita fiction sejak di usia remaja lagi, dan ada antara hasil karya beliau dimuatkan dalam beberapa majalah dan akhbar terkenal pada masa itu termasuk Reader's Digest. Pada tahun 1934, Agnes Kate mengahwini Harry Kate, pegawai British yang bertugas sebagai pegawai konservasi hutan di Sandakan. Selepas Perang Dunia Kedua, sebuah rumah baru dibina semula antara tahun 1946 hingga 1947, di atas bukit, dan menjadi rumah kediaman seni bina kayu kekal, yang pertama untuk kaki tangan kerajaan pada masa itu. Rumah yang baru dibina semula dan lebih selesa di atas bukit itu, terletak di tapak rumah musnah yang dahulunya dimiliki oleh M.M. Clark, di mana mereka menamakan semula rumah baru itu sebagai Newlands. Di rumah inilah, Agnes Kate menghasilkan buku berjudul Land Below the Wind pada tahun 1939, yang menceritakan serba sedikit mengenai kehidupan masyarakat tempatan, yang kaya dengan adat resam, serta keindahan semula jadi, yang terdapat di Sabah. Di rumah ini juga, Agnes Kate menghasilkan buku berjudul Three Came Home, yang merupakan tulisan kenangan bersejarah tahun 1948, berdasarkan pengalamannya semasa pencerobohan Jepun di Borneo Utara. I have written this book for 3 reasons. For horror of war, I want others to shudder with me at it. For affection for my husband, when war nearly killed me, knowledge of our love kept alive. And for a reminder to my son, I fought one war for him in prison camp. He survives because of me. He belongs now to peace. I remind him that it is better to give more and to have less, and to keep the peace, than to fight. The Japanese in this book are as war made them, not as God did, and the same is true of the rest of us. We are not pleasant people here, for the story of war is always the story of hate. It makes no difference with whom one fights. The hate destroys you spiritually as the fighting destroys you bodily. If there are tears shed here, they are for the death of good feeling. If there is horror, it is those who speak indifferently of the next war. If there is hate, it is for hateful qualities, not nations. If there is love, it is because this alone kept me alive and sane. Selain itu, Agnes Kate juga telah menerbitkan sebuah buku bertajuk White Man Returns, yang menceritakan tentang kepulangan mereka sekeluarga, yaitu Agnes, Harry, dan George, ke Sandakan, selepas perang. Mereka kembali untuk membina semula rumah mereka yang telah musnah dalam perang, dan mengambil bahagian dalam pemulihan negara, berikutan perang sebelumnya di Borneo Utara. Pada tahun 1952, Agnes Kate sekeluarga kembali ke Amerika Syarikat buat selama-lamanya, namun, jasa dan sumbangan beliau tetap menjadi ingatan dan dikenang masyarakat Sabah. Oleh sebab itu, pihak Jabatan Museum Negeri Sabah memberikan penghormatan kepada beliau dengan menamakan rumah agam itu bersempena dengan namanya, Agnes Kate. Hiasan dalaman rumah Agnes Kate mengekalkan konsep asal dan dilengkapi dengan perabot zaman kolonial. Meskipun susun aturnya kelihatan sangat ringkas, namun penggunaan perabot kayu di setiap sudut rumah itu sama ada katil, almari, meja hias maupun meja makan, membuatkan hiasan dalaman rumah berkenaan berada pada kelas tersendiri pada zamannya. Barang-barang antik seperti pasu, tembikar, cawan, peti ais, mesin jahit, alat pemain piring hitam, dan lain-lain turut melengkapkan dekorasi rumah berkenaan.
Dindingnya pula dihiasi keterangan mengenai Agnes beserta gambar keluarga, dan pemandangan sekitar sandakan pada zaman silam, dengan sendirinya mengimbau sejarah keluarga dan tempat itu. Di tingkat bawah, terdapat ruang tamu serta dapur dengan ruang makan yang sangat luas. Sementara itu di tingkat atas, terdapat bilik tidur utama dan bilik tamu, yang kini dijadikan ruang teater, selain bilik bacaan dan galeri mini bergambar, yang memaparkan perjalanan hidup Agnes, terutama ketika menetap di sandakan. Sepanjang mendiami rumah itu, berdasarkan tulisannya sendiri, Agnes sangat bahagia. Namun, Agnes turut meninggalkan sebuah catatan seram, sebagai perkongsian sepanjang menjadi penghuni di rumah itu. Menurutnya, dia sering melihat seorang wanita tinggi lampai, yang tidak dikenali, mengucapkan selamat tinggal kepada suami dan mengambil bayinya sendiri, sebelum kembali ke jalan raya di hadapan rumah, dengan badan terus bergerak ke hadapan, manakala kepalanya terus lurus melihat ke belakang, ke arah posisi Agnes. Bukan hanya Agnes Kate, kejadian aneh dan misteri turut dialami beberapa orang penghuni yang pernah mendiami rumah berkenaan selepas itu. Rosemary, istri kepada G.L. Carson yang menetap di rumah berkenaan selama 12 tahun bermula dari tahun 1955 sehingga tahun 1967, turut mempunyai perkongsian misteri saat ditinggalkan seorang diri ketika suaminya bertugas di kota Kinabalu. Menurutnya, dia terbangun ketika waktu subuh, mendengar pintu bilik di hujung rumah tertutup dan terbuka beberapa kali. Tidak lama setelah itu, beliau mendengar tapak kaki berjalan menuju ke arah biliknya. Apabila membuka mata, dia melihat lembaga seorang wanita berdiri di hujung katilnya. Beliau tidak tahu apa yang berlaku setelah itu, karena pengsan, akibat ketakutan. Lain pula halnya dengan pembantu rumah yang bekerja ketika Tom Biles menghuni rumah berkenaan bermula tahun 1967 sehingga tahun 1968. Pada satu hari, ketika melakukan tugas, beliau terserempak dengan lembaga seorang wanita, yang sedang berdiri, di atas tangga. Ia membuktikan di sebalik keunikan serta sejarahnya, rumah Agnes Kate turut menyimpan cerita misteri, yang pastinya menjadikan ia lebih menarik untuk dikunjungi. Mungkinkah suatu hari nanti, cucu cicit Agnes akan kembali di sini, untuk menyaksikan sejarah, yang ditempa oleh ahli keluarganya? Tiada siapa yang tahu.